call is now being recorded. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Si Shuyin. Okay, hari ni si Shuyin ada. Okay, so hari ni kita sambung juga locus dua dimensi, tetapi hari ni kita nak menentukan locus yang memenuhi dua atau lebih syarat. Maksudnya dalam satu soalan tu digabungkan ada dua atau lebih locus lah maksudnya. Okay, so kita nak tengok macam mana. Sebelum kita, maksudnya kan kita dah belajar ada 5 locus kan. Okay, bila kita dah mahir untuk 5 locus tu, makanya automatik kita akan boleh buat soalan yang memenuhi dua atau lebih syarat locus. Okay, kita recall dulu, kita tengok balik. Locus dua dimensi. Okay, locus dua dimensi kita ada yang pertama, kalau dia syaratnya adalah kita kena ulang-ulang yang ni baru kita akan ingat. Okay, locus yang pertama, jika syaratnya dia bagi satu titik, satu titik tetap, satu titik bergerak, so titik ini bergerak berjarak tetap dari satu titik tetap. So, ini titik tetap, yang tengah ni akan jadi titik tetap, yang ini akan menjadi titik bergerak. Okay, so locus dia akan jadi locus berbentuk bulatan. Okay, bulatan ini adalah locusnya. Okay, itu locus yang pertama. Locus yang kedua, locus yang kedua, jika locus yang kedua syaratnya satu titik, so titik ini adalah titik bergerak, jarak dia sama dari dua titik tetap. Okay, so satu titik bergerak, dua titik tetap. Okay, dia akan jadi locusnya. Locus, okay, ini yang warna purple ni adalah titik, yang warna purple ni adalah titik bergerak. Okay, yang dua ni, ini adalah titik tetap, ini titik tetap. So macam mana locus tu akan jadi? Dia akan jadi di tengah-tengah dua titik ini. So kalau locus yang kedua ni pembahagi dua sama serenjang, okay. Bila kita nak lukis, kalau kamu tak nak guna jangka lukis, kamu boleh ukur dua ni, jarak dua titik tetap ni kamu ukur dan kamu ambil dia punya tengah-tengah dia, center dia. Sebab dia akan jadi jarak yang pertama ni akan sama dengan jarak yang kedua. So, kalau satu titik bergerak, dua titik tetap, locusnya akan jadi macam ni. Di tengah-tengah di antara dua titik tersebut. Okey, locus yang ketiga. Locus yang ketiga, jika dibagi satu titik bergerak, ini titik bergerak yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Maksudnya sekarang ada satu garis lurus, ada satu titik bergerak. Okey, titik bergerak itu dia boleh jadi sama ada di atas atau di bawah. Okey, ini titik bergerak.
Kalau titik bergerak berada di atas, lokus dia akan jadi ke atas. Kalau titik bergerak berada di bawah, lokusnya akan berada di bawah. So, bentuk lokus yang akan jadi adalah garis selari. So, kat sini dia akan jadi, okey, yang ini dia akan jadi dia punya jarak dia. Berapa sentimeter dalam soalan tu. Kalau dia kata 2, so 2 sentimeter. Okey, so kalau titik tu ke atas, kamu boleh buat garis selari ke atas. Kalau titik tu di bawah, kamu boleh buat garis selari di bawah. Kalau dia berada dalam satu kawasan, okay, so kita kena buat dua-dua. Okay. Kita tengok yang ketiga, yang keempat pula. Okay, yang keempat, kalau dia kata lokus bagi satu titik, okay, titik bergerak, berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Okey, dua garis lurus selari. Bila dua garis lurus selari, contohnya kat sini ada satu garisan PQ, kat bawah ni ada garisan MN. Garis PQ dan MN adalah selari. Selari ni maksudnya sampai ke hujung, sampai bila-bila pun dua garis ni dia tak akan bertemu. So itu maksud selari. Maka lokus yang akan terjadi adalah lokus bagi titik yang bergerak ni, dia akan bergerak di sepanjang laluan di tengah-tengah PQ dan MN. So dia akan bergerak di sepanjang laluan ni. Okey, itu lokus yang keempat. Kita tengok lokus yang terakhir. Okey, lokus yang terakhir jika titik yang berjarak sama, okey, titik ni bila dikata lokus bagi titik, automatik titik ni akan jadi bergerak. Okey, titik bergerak, jarak dia sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, kalau tadi dua garis lurus selari, yang ini dua garis lurus bersilang. Maksudnya bila ada dua garis lurus dan garis lurus itu bersilang, nampak? Garis yang pertama bersilang dengan garis yang kedua. Lokus yang akan terjadi, okey, ini titik yang bergerak tersebut. Lokus ni, titik ni dia mesti bergerak di sepanjang laluan ini. Okey. So kita tengok dia punya perjalanan dia. Nampak tu? Okey. Dia akan bergerak di sepanjang tu. Okey, katakan semalam latihan yang kita buat kuis semalam, dia bagi dua garis bersilang. Tapi dia bersilang, yang sekarang yang saya tunjuk contoh ni dia bersilang kat sini kan. So dia dah tak ada garisan lain. Kalau kamu dapat soalan, garis tersebut bersilang macam ni. Okey, satu garis, garis yang kedua. Ini saya bagi PQ, ini saya bagi MN. Okey, garis PQ dan garis MN bersilang. Kalau kamu dapat soalan macam ni, dia nak kamu buat lokus. Okey, lokus dia berada di tengah-tengah. Okey, sekarang garis PQ disilang MN kat sini. So kat sini dia ada. Maksudnya dia akan membahagikan dua di tengah-tengah. Yang ni pun dia akan terbahagi dua macam tu. So yang warna merah itu adalah lokus bagi dua garis yang bersilang. Okay. Nanya dua ni sama. Dua bentuk ni sama, cuma yang gambar rajah yang pertama ni, rajah yang pertama ni dia hanya tunjukkan separuh saja. Dia hanya tunjukkan separuh daripada rajah yang kedua ni. So kalau dua garis bersilang, kamu buat dia bahagi di tengah-tengah. Maksudnya saiz satu sudut ni mesti sama.
Okay, dua-dua sudut ni saiz dia sama sebab dia bahagikan kepada saiz yang sama besar. Namanya adalah pembahagi dua sama sudut. Okay, so ini adalah 5 jenis locus yang kita dah belajar. Okay, so kita tengok sedikit. Okay, kita buat quiz sikit. Latihan pengukuhan. Jangan internet slow. Okay, kita main open box. Kita ada 3 orang. So kita main open box. Okay. Ada banyak soalan ni. Okay. Kita panggil nama. Okay, Atirah dulu. Atirah pilih satu nombor. 3. Nombor 3. Okay. Okay, soalannya. Locus bahagian tengah roda basikal itu. So, roda basikal bila dia bergerak. Bahagian tengah. Bahagian tengah ni kat sini lah. Bila dia bergerak, apa yang jadi? Bentuk A, bentuk B, bentuk C atau bentuk D? Kalau basikal ni bergerak. Apa jawapannya? Okay, kita cuba A. Okay, jawapannya A. Kenapa A? Sebab bila basikal ni bergerak, okay, dia kata bahagian tengah. Kalau dia kata roda basikal, kalau roda basikal dia akan jadi bulatan. Tapi kalau dia kata bahagian tengah, okay, bahagian tengah yang saya tunjuk kat tengah ni, kalau bahagian tengah, maksudnya bila kamu gerakkan basikal kamu, andaikan kamu letak satu lampu kat sini, kat tengah ni, bila basikal kamu bergerak, kamu akan nampak lampu tu dia akan bergerak macam ni. Sebaris ikut laluan basikal kamu. So, kalau bahagian tengah, dia akan jadi bentuk garis lurus. Kalau ditanya bahagian roda ni, locus bahagian roda ni, baru dia akan jadi bentuk bulatan. Okey. Soalan seterusnya, Si Shu Yin. Si Shu Yin, 6. Okey, 6. Okey, soalannya. Locus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus PQ. Satu titik jarak tetap satu garis lurus. Apa yang akan jadi? A, bulatan. B, pembahagi dua sama sudut. C, pembahagi dua sama serenjang. D, garis selari. Ingat balik yang tadi, satu titik, satu garis lurus. Apa jawapannya? A, B, C, D. Cepat, masa nak habis. Okay. So dia akan jadi garis selari. Okay, sebab syarat dia kat sini, dia bagi, dia kata, okay, syarat dia kat sini, dia kata, satu titik, jarak tetap dari satu garis lurus. Bila satu garis lurus, dia akan jadi garis selari. Baik, kenapa tulisannya di situ? Okey, seterusnya kita minta Dinesh. 4 cukup. Nombor 4. 4. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 dia tanya locus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, satu titik bergerak, jaraknya tetap, satu titik tetap. Bulatan, pembahagi dua sama sudut, pembahagi dua sama serenjang, dua garis lari. A, B, C, D. Cepat Dinesh, cepat jawapan Dinesh. 5, 4, 3. Dinesh,
Jawapan dia adalah C. Okey, jawapan dia adalah bulatan. Kenapa bulatan? Okey, syarat dia kat sini satu titik bergerak, satu titik tetap. Okey, sebab tadi Dina masuk lambat, kelas sebelum pun tak masuk. Okey, satu titik tetap, satu titik bergerak, jarak dia sentiasa tetap. So dia akan jadi bentuk bulatan. Okay, so yang ni nanti saya akan bagi dalam kelas, so kamu boleh sambung buat soalan lain-lain. Okay, so kita teruskan untuk soalan hari ni. Untuk latihan hari ni, pembelajaran kita hari ni. Ya. Okay, so kita sambung kelas kita. Okay, hari ni kita nak tengok uji minda. Okay, kita nak tengok uji minda muka surat 215. Okay. Okay, soalan 1. Kamu nampak soalan kan? Okay, dalam soalan 1 dia kata dalam rajah di sebelah segi 4 dalam rajah di sebelah segi 4 ABCD mewakili sebahagian daripada satu kawasan tasik. ABCD dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Titik V dan titik W mewakili perjalanan bot V dan bot W. Pada rajah, lukiskan lokus bagi bot V yang sentiasa bergerak 5 unit dari titik D. Okey, dia kata ada satu titik yang bergerak, V. V ni bergerak, satu titik. Kita andaikan dia satu titik bergerak. Jarak dia 5 unit dari titik D. Titik D ini titik yang tetap. So rasa-rasa kamu apa lokus yang akan terbentuk? Lokus bulatan, pembahagi dua sama serenjang, garis selari, dua garis selari atau pembahagi dua sama sudut. Satu titik bergerak, satu titik tetap. Dia akan jadi lokus bulatan. Okey, dia akan menjadi lokus bulatan. Okey, bulatan jejarinya adalah jaraknya. Jarak dia 5 unit. So jejarinya adalah 5 unit. Maka kamu kena guna jangka lukis. Okey. So kamu letakkan jarum jangka lukis kamu pada titik tetap. So titik tetap kita adalah titik D. So letakkan jarum pada titik D. Kemudian kamu bukakan jangka lukis kamu mengikut ukuran jarak yang diberi. Dia kata 5 unit. So kita kena buka 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 unit sampai sini 5 unit. Okay, so bila dah 5 unit, baru kita boleh lukiskan lokusnya. Okay. Nampak? Ini adalah lokus bagi V. So kamu pun labelkan. Kita label lokus V. Okay, ini adalah lokus V. Okay, untuk garisan yang keluar ni tak perlu. Tak boleh pula. Sorry, terpadam. Okay.
buat bagi cukup-cukup dalam ruang saja, tak perlu keluar dari petak. So ini adalah locus V. Sekarang kita tengok soalan B. Soalan B dia kata locus bagi bot W yang berjarak 3 unit dari garis BC. Okey, sekarang dia kata bot W. So W ini bergerak. Jarak dia 3 unit dari garis BC. So bentuk locus yang terjadi adalah satu garis lurus yang selari dengan BC. Sekarang kita tengok BC. Oh, BC kat sini. BC. Dia kata 3 unit. So kena gunakan pembaris. Dia kata 3 unit dari BC. 1, 2, 3. Disebabkan BC, BC garisnya adalah garis yang menegak. Maka pembaris kita pun kena dalam bentuk menegak. Ini 1 unit, 2 unit, 3 unit. Kemudian kamu pun gariskan. Kita garis. So labelkan. Ini adalah locus W. Ini adalah locus W. Soalan C. Soalan C dia kata seterusnya tandakan persilangan laluan bot V dan bot W dengan simbol X. So locus V yang ini, yang mana ni? Locus W yang ini. So dia minta kamu tandakan persilangan. Di mana dia bersilang? Kita pun cari dia bersilang. Dia bersilang kat sini. Maka kamu kena buat tanda persilangan dia. Buat bulat, crosskan dia. So ini adalah ini adalah titik persilangan. So dah siap soalan 1A, soalan 1B dan soalan 1C. Okey. Faham tak? Sebab tu saya kata awal-awal tadi, kalau kamu ingat 5 locus, automatik kamu boleh jawab soalan 2 locus ni. Seterusnya kita akan tengok soalan 2. Soalan 2, dia kata rajah di sebelah menunjukkan satah kates yang ditandakan dengan 4 titik E, F, G dan H. E, F, G dan H. Farouk berada pada jarak yang sama dari paksi X dan paksi Y. Kat sini ada keywordnya. Dia bagi Farouk berada pada jarak yang sama dari paksi X dan paksi Y. So kita kena check paksi X. Paksi X adalah satu garis lurus. Paksi Y juga satu garis lurus. Sekarang paksi X dan paksi Y, adakah dua garis selari? Paksi X dan paksi Y. X, Y. Adakah ini garis selari? Dua-dua ni. Atau garis bersilang? X dan Y, selari ke bersilang? Tak ada jawapan. So, paksi X dan paksi Y adalah dua garis bersilang. Kita ada satu titik bergerak, Farouk. So, Farouk adalah satu titik bergerak. Kedudukan Farouk juga kurang daripada 5 unit dari pusat O. Antara titik E, F, G dan H yang manakah merupakan kedudukan Farouk? Dia kata, mula-mula tadi dia kata Farouk berada pada jarak yang sama dari paksi X dan paksi Y. So, paksi X dan paksi Y adalah dua garis yang bersilang. Bila dua garis yang bersilang,
dia akan jadi pembahagi dua sama sudut. So pembahagi dua sama sudut dia mestilah di tengah-tengah ni. Ini paksi X, ini paksi Y, dia mesti membahagikan paksi X dan paksi Y ni kepada dua bahagian yang sama besar. Okay, so kamu boleh letak pembaris kamu. Okay, kalau kamu nak garis macam ni tak boleh. Kita kena garis betul-betul membahagikan dua garis ni. Okay, so kat sini. So ini adalah lokus yang pertama. Kemudian dikata kedudukan Farouk juga kurang daripada 5 unit dari pusat O. Kurang 5 unit dari pusat O. Bila pusat O, okay, Farouk kita dah kata Farouk titik bergerak. Farouk tu titik bergerak. Pusat O adalah satu titik tetap. Okay, so ini O adalah satu titik tetap. Kemudian kita dah tahu ini akan jadi lokus bulatan. Okay, so lokus bulatan dia kata kurang 5 unit dari pusat O. Maksudnya dia mesti kurang 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. So dia tak boleh berada bulatan di 5. Dia mesti kurang. Mungkin 4, mungkin 3. So kalau ini kita tengok 1, 2, 3. Okay, so garis tu mestilah kurang dari 5 unit. Okay. Kalau kita ambil kurang dari 5, kita boleh ambil 4. Kita boleh ambil 4, so kita try. Okay, ini kalau 4. Kita boleh cuba kalau H ni 5, dia kata kurang dari 5. So kita boleh try kat sini. Kurang dari 5. So maksimum dia boleh berada pada garis ni. So titik yang mungkin kedudukan Farouk, Farouk mungkin berada di antara F dan G saja. F tak mungkin sebab dia lebih dari 5 unit. So kedudukan Farid adalah pada G. Kedudukan Farid pada G. Okey, so dah selesai soalan 2. Sekarang kita tengok soalan 3. Sebelum kita akhiri, kita tengok soalan 3. Okey, soalan 3 dia kata rajah di sebelah menunjukkan satah kartes titik F bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 3 unit dari paksi X. Manakala titik G bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari asalan. Tandakan semua titik persilangan antara lokus F dan lokus G. Okey, sekarang kita tengok dulu syarat untuk lokus F. Okey, untuk lokus F, F itu adalah titik bergerak. So, satu titik bergerak. Jarak tegaknya 3 unit. So, jarak dia 3 unit. Dari paksi X. So, paksi X macam ni. Paksi X adalah satu garis lurus. Paksi X adalah satu garis lurus. Kalau kita ada satu titik bergerak, satu garis lurus, dia akan jadikan lokus kita garis selari. So, ini paksi X. Dia akan jadi 3 unit. 3 unit dari paksi X. So, kita boleh gunakan pembaris.
Okay, kamu ambil pembaris kamu ukur 3 unit dari paksi X. Okay, sekarang skala dia 2 petak 1 unit. So ini baru dikira 1. 1, 2, 3. Okay, ini baru 3. 3 unit dari paksi X. So kamu pun buat garisan. Okay, so ini adalah locus F. Label. Ini adalah locus F. So ini locus F. Okay, kita tengok pula. Kita tengok syarat untuk locus G. Okay, saya kena padam dulu, ruang tak cukup. Okay, locus G. Locus G, okay, kita ada satu titik bergerak. Apa yang bergerak tu? G itulah yang bergerak. Dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit. Jarak dia 4 unit. Dari asalan. Asalan itu adalah titik 0,0. So kalau asalan dia adalah satu titik tetap. Sebab asalan berada pada 0,0. 0,0 ini adalah satu titik, bukannya satu garisan. So asalan adalah 0. Maka locus kita akan jadi locus bulatan. Apa jejarinya? Jejari dia 4 unit. So kamu boleh ambil jangka lukis kamu, letak pada asalan. Dia kata 4 unit. So kita kira 4 unit. Ini 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Okay, so 4 unit. Kemudian kita pun buat bulatan. Okay. So 4 unit. Dia tanya kita, tandakan semua titik persilangan antara locus F dan locus G. Okay, locus G yang warna hijau. Okay, G yang warna hijau. So dia minta kita tandakan persilangan. Kamu pun carilah yang mana dia bersilang. Okay, dia bersilang di sini. So inilah titik persilangan di antara F dan G. Okay. So ini adalah okay, ini adalah soalan terakhir. Soalan 3. Okay, dah selesai. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan nak tanya. Okay, kalau tak ada soalan nak tanya, ini homework kamu. Modul berserta buku B. Praktis 8.2B, muka surat 67, nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Okay. Stop waiting for tomorrow, start now. Maksudnya jangan tunggu sampai esok, mulalah sekarang. Okay. So, thank you. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Boleh buat latihan? Boleh. Boleh. Okay. Buat latihan lepas tu